Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farzal Hairi bin Yusri daripada kumpulan 12. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk mengenai keadilan Tuhan, yang mana terdapat 5 elemen yang akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi keadilan Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri keadilan Tuhan. Yang ketiga, kelebihan keadilan Tuhan. Yang keempat, cerita palsu tentang keadilan Tuhan. Dan yang terakhir, perbandingan antara pandangan Islam terhadap keadilan Tuhan dengan agama lain. Konsep keadilan merupakan salah satu topik penting yang menjadi perdebatan di kalangan umat pada masa kini. Adil menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka bermaksud tidak berat sebelah. Terdapat pelbagai pendapat mengenai konsep keadilan Tuhan. Namun, agama Islam sebagai agama yang diridhai Allah turut menekankan dalam memahami konsep keadilan Tuhan. Menurut perspektif Islam, adil yang dimaksudkan adalah Allah yang bersifat adil terhadap makhluknya sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul amara rabbi bil qis. Berdasarkan ayat di atas, Allah itu bersifat adil dan Allah juga meminta untuk makhluknya bersikap adil. Lagi pula di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 40 juga turut dijelaskan bahawa sifat zalim itu tiada pada Allah. Dan ayat ini sebagai penyokong kepada pernyataan bahawa Allah itu bersifat adil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Maksudnya, dan Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Baiklah, seterusnya ialah ciri-ciri keadilan Allah. Adil merupakan salah satu sifat yang ada pada Allah. Allah bersikap adil terhadap makhluknya dalam memberikan kesenangan terhadap hambanya sesudah kesulitan yang dihadapi. Segala apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kira baik ataupun sebaliknya. Ingatlah bahawa ada hikmah di sebalik ketentuan itu. Hal ini diterangkan di dalam surah Al-Syah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusra. Maksudnya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Jika kita lihat firman Allah sebentar tadi, yang mana Allah menjanjikan kemudahan di setiap kesulitan yang dihadapi oleh hambanya. Begitu ciri-ciri keadilan Allah, yang mana Allah tidak akan menghukum para hamba-hambanya dengan kesulitan yang berpanjangan. Bukan itu sahaja. Allah turut menjanjikan kepada hambanya yang bertakwa kepadanya akan memperoleh ganjaran syurga. Siapa ciri orang-orang yang bertakwa ini? Jadi, orang yang bertakwa ini ialah orang yang istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dengan menjaga solat 5 waktu, mengeluarkan zakat, beriman kepada rukun iman, dan banyak lagi. Jadi, inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka yang bertakwa kepadanya, yaitu akan masuk ke syurga kelak. Adil atau tidak Allah? Jawapannya, sudah pasti Allah bersifat adil. Allah bersikap adil sebagaimana yang disebutkan di dalam Asma'ul Husna, yaitu nama-nama Allah, Al-Adlu, yang bermaksud yang Maha Adil. Keadilan Allah bersifat mutlak dan tidak terbatas berbanding dengan keadilan yang ada pada manusia, yang mana keadilan manusia itu terbatas dan juga tidak bersifat mutlak. Itulah kelebihan sifat yang ada pada Allah. Bukti Allah bersifat adil dirakamkan di dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4 menjelaskan tentang bukti kejadian manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yakni dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Bukan itu sahaja, keadilan Allah itu juga dapat kita lihat dalam bentuk sosial seperti mana yang dijelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maksudnya, ambillah zakat dari mereka, gunalah membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menubuhkan ketentraman jiwa mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Keadilan Allah berdasarkan ayat tersebut adalah Allah mewajibkan kepada orang kaya untuk membayar zakat, dan zakat yang dibayar akan diagihkan pula kepada mereka yang memerlukan. Disitulah aspek keadilan yang ada pada Allah terhadap makhluknya yang mengimbangi keperluan manusia antara satu sama lain. Sehingga ke hari ini, banyak perkara yang kita dengari tentang kelebihan-kelebihan maupun fadilat bagi setiap sesuatu amalan tersebut. Namun, tidak semua kelebihan maupun fadilat yang kita dengari selama ini adalah benar. Hal ini kerana masih ada orang yang tidak bertanggung jawab dengan menyebarkan perkara-perkara yang tidak sahih di khalayak orang ramai. Sebagai contoh, cerita palsu mengenai fadilat solat tarawih, di mana sesiapa yang solat tarawih pada malam tertentu akan mendapat ganjaran pahala seperti pahala Nabi Ibrahim. Fadilat yang diceritakan oleh sesetengah orang ini sangat tidak masuk akal, dan ini dipanggil sebagai mujazafah, iaitu berlebih-lebihan. Konsep adil yang ada pada Allah itu bersifat bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Oleh itu, kita hendaklah membuat penyemakan sama ada apa yang disampaikan itu adalah benar ataupun tidak dengan menyemak melalui hadis-hadis Rasulullah dan juga Al-Quran. Baiklah, kita beralih pula kepada perbandingan di antara pandangan agama Islam dan pandangan lain terhadap konsep keadilan Tuhan. Bagi pandangan agama Islam, menurut Al-Maturidi, umat Islam sangat yakin terhadap sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan Maha Adil. Al-Maturidi juga mengakui terhadap sifat-sifat Allah, dan Al-Adlu itu merupakan salah satu daripada 99 nama Allah yang bermaksud adil, iaitu Allah bersifat adil. Keadilan Allah itu bermaksud keadilannya terhadap manusia. Hal ini sudah tentunya mengenai pembalasan mereka yang melakukan perbuatan baik akan menerima ganjaran pahala dan menjadi ahli syurga kelak, dan sebaliknya. Bagi mereka yang ingkar akan perintah Allah akan mendapat ganjaran dosa dan pastinya menjadi ahli neraka kelak. Allah Maha Bijaksana dalam mengatur segala perkara di atas muka bumi ini, dan juga bijak dalam merencanakan sesuatu ketetapan yang ingin dilaksanakan terhadap hamba-hambanya. Menurut agama Hindu pula, yang mana agama Hindu merupakan agama yang tertua di dunia dan menjadi salah satu agama yang paling aktif dan masih dipraktikkan pada masa ini. Agama Hindu percaya kepada 5 hal dasar yang lebih dikenali sebagai Pancasrada. Antaranya ialah Ida Sang Hyang Widiwasa, yakni Tuhan, Atmam, yakni roh, karma pahala, yakni sebab akibat, punarbawah, yakni reinkarnasi, dan moksa. Kelima-lima tunjang tersebut menjadi tunjang utama dalam beragama bagi agama Hindu. Mereka yakin dan percaya adanya Tuhan dan istana untuk didiami. Istana yang dimaksudkan ialah syurga dan neraka. Bagaimana mereka mentafsirkan keadilan Tuhan mereka ialah Tuhan akan mencatat baik buruk seseorang semasa hidup di dunia. Hal ini bertujuan untuk menentukan keberadaan mereka sama ada di syurga atau di neraka kelak. Secara kesimpulannya, bagi agama Hindu juga mereka menganggap yang mana keadilan Tuhan itu apabila segala kebaikan yang mereka lakukan akan mendapat syurga, dan sebaliknya jika mereka melakukan keburukan mendapat ganjaran neraka. Sekian, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.